1988. Bagi pihak Petra telah pergi ke kampung saya, iaitu kampung Sunut dan Batu Melintang, Tapah Perak, melalui ketua kampung. Jadi bagi pihak Petra dan ketua kampung pergi ke setiap rumah di kampung Batu Melintang dan Sunut tu dan menjemput atau mengajak peserta-peserta untuk menyertai Petra. Jadi mak saya ni memanglah seorang yang buta huruf, tidak tahu membaca dan juga tidak tahu menulis. Jadi disebabkan pengaruh oleh ketua kampung, jadi dia pun sekali menyertai Petra, menyerahkan tanah dia tu, geran tanah dia ke Petra. Memang tak ada, tak pernah diberi langsung. Hanya duit dividen yang terkumpul adalah lebih kurang dalam 30,000 lah. Daripada tahun 2008 sampai ke tahun 2002. Pada hari Isnin sudah, hari Isnin baru ni, memang kita bagi pihak Petra ada nak buat perbincangan dengan kita, minta benda ni diselesaikan di luar mahkamah dengan tawaran memberi sebanyak 30,000 duit dividen yang itu tetap dah kita punya, dan juga pulangkan tanah dekat kita. Itu saja, tapi kita tak setuju. Saya tak setuju. Hari ini telah dijatuhkan hukum oleh Mahkamah Tinggi Ipoh, yang mana saya akan bacakan di sini apa dia, ya. Satu daripada dia, secara alternatifnya, satu deklarasi bahawa surat perjanjian pemulihan tanah milik yang tidak bertarikh yang dimasuki antara plaintiff pertama, iaitu Limah binti Samad, dan dependent tersebut dibatalkan. Ya, satu. Okay. Satu, perintah injansi mandatory supaya dependent dan atau pekerja-pekerja dan atau ejen-ejennya mengosongkan keseluruhan hartanah tersebut dalam tempoh 90 hari dari tarikh perintah ini. Pada hari inilah. Okay. Yang ketiga, satu, perintah injansi mandatory supaya dependent dan atau pekerja-pekerjanya atau ejennya membersihkan keseluruhan hartanah plaintiff tersebut dengan kos ditanggung oleh dependent sendiri dan dalam tempoh masa 90 hari dari tarikh perintah ini juga. Okay. Keempat, sekiranya dependent engkar klausa 7 tadi tu tersebut, plaintiff bebas dan berhak melantik kontraktor sendiri untuk membersihkan hartanah tersebut dengan kos hendaklah ditanggung oleh dependent. Okay. 5. Faedah pada kadar 8% tahun di atas keseluruhan ganti rugi dari tarikh pemfailan RIT ini sehingga penyelesaian sepenuhnya. Yang keenam, kos tindakan ini yang akan ditafsirkan oleh mahkamah yang mulia. Jadi kos berapa keseluruhan kita akan diberi belum lagi. Jadi kita akan kira, lawyer akan kira dan kita submit dekat mahkamah. Okey, apa-apa relief lain atau selanjutnya sebagaimana yang difikirkan patut dan sesuai manfaat oleh mahkamah yang mulia ini. Itulah dia keputusan tadi. Didapati tanah yang telah diserahkan kepada pihak Petra untuk diuruskan ataupun dibangunkan setelah 20 lebih tahun masih lagi terdapat hutang di antara peserta dengan pihak Petra, dan hasil yang diperolehi ataupun dividen yang diberi kepada peserta ini amat terlalu kecil dan tidak ada satu ukuran. Sebagai kata macam dia katakan dah keuntungan seperti 50-50
50% tuan tanah, 50% apa sebagai agensi pembangunan Petra, ataupun 20-30, tidak ada perkara yang jelas. Jadi jumlah-jumlah ini hanya ditentukan oleh pihak pengurusan Petra. Ini satu. Dan kebiasaannya bonus-bonus ini ataupun dividen ini diberi masa nak pembukaan sekolah dengan menjelang hari raya. Dia bagi. Dan saya dipahamkan baru ini background dari pihak ni setelah kita membuat desakan, dia mengumumkan untuk beri menaikkan kadar dividen. Sedangkan atas alasan kadar tu berapa tak jelas. Kesempatan mengingatkan peserta-peserta Petra, janganlah takut untuk menghadapi segala masalah yang bersangkut paut dengan Petra. Kita berserah kepada Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kita benar, kita mesti berdiri tegak di atas kebenaran kita. Kita tak usah takut pada siapa pun. Hanya Allah Ta'ala yang menentukan.